أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع من آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat lagi meneruskan majlis pembacaan kitab Tamamul Minnah karangan Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang mana kitab ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah Al-Ghumari sendiri, bahawa kitab ini berbunyi Tamamul Minnah bi bayanil khisalil mujibati lil jannah, maka ia adalah merupakan kitab yang menghimpunkan 40 amalan yang kalau satu sahaja daripada 40 amalan tersebut dilakukan oleh seseorang kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, orang tersebut akan memperolehi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita mempelajari kitab ini dengan harapan besar kita moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita lorongan sehingga kita dapat melakukan ke-40 amalan ini, yang moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya, lalu memasukkan kita ke dalam kasih sayangnya serta rahmatnya, lalu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalamnya ada baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Moga-moga kita ke syurga Allah dengan kasih sayang Allah, dengan kasihan belas Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kalau nak ditimbang dan diukur dengan amalan yang kita lakukan, sebenarnya tidak ada satu amalan pun yang melayakkan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga apa yang kita lakukan ini membawa keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan Allah redha kepada kita, Nabi sayang kepada kita, lalu kita dengan kasih belas Allah dimasukkan ke dalam syurga satu hari nanti. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah dalam pertemuan yang lepas kita telah pun masuk kepada amalan yang kedua, amalan yang kedua yang menyebabkan pelakunya akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya kira mungkin kita sebahagiannya telah pun berjaya berjalan di jalan dan dapat menghilangkan sebarang perkara yang tidak baik yang berada di jalan, yang menyebabkan orang yang lalu jalan tersebut akan rasa gundah gulana, akan rasa tertekan. Cuma secara amanahnya saya, disebabkan kami di Selangor tak boleh berjalan dan saya pun memang berada di rumah, beriktikaf di rumah semata-mata, maknanya tak ada lagi, saya sendiri belum ada kesempatan untuk menghilangkan sebarang perkara yang tidak digemari yang berada di jalan. Saya belum lagi sempat melakukan perkara ini. Walaupun sebelum-sebelum ini kita dalam jalan kadang-kadang kita jumpa paku, kadang-kadang kita jumpa batu, kadang-kadang kita jumpa benda yang tak elok. Lalu kita pun menghilangkan perkara tersebut dengan niat moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengelakkan kemudaratan daripada terkena kepada orang yang melalui jalan tersebut. Cuma oleh kerana kerja rumahnya adalah disebabkan kita dah baca kitab ini dan kerja rumahnya adalah menghilangkan perkara-perkara yang tidak baik daripada jalan, maka bermula daripada baca kitab itu sampai ke hari ini saya peribadi belum lagi sempat. Main ini adalah kerja rumah yang tertangguh lah untuk diri saya. Mungkin juga kawan-kawan di Selangor yang mengikuti kelas ini juga tak ramai yang dapat melaksanakan disebabkan kita berada dalam keadaan tidak boleh keluar daripada kawasan. Jadi ala kulli hal, insya-Allah moga-moga
mana yang tak sempat lakukan, dia tulis, dia tanda dalam catatan dia, ini adalah merupakan amalan yang tak sempat lagi dilakukan disebabkan kerugian. Dan insyaAllah pada pertemuan-pertemuan dan juga kesempatan akan datang, moga-moga habis saja kita kitab ini, kita semua yang mengikuti kelas ini telah pun melakukan keseluruhan 40 amalan tersebut. Allahumma amin. Terima kasih kepada Ustaz Muhdi yang telah mendatangkan salawat yang insya-Allah kita akan membacanya sebanyak 11 kali salawat yang didatangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhdi kita, iaitu salawat yang telah dihadiahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Musa Ad-Darir sewaktu beliau ketika itu berada di atas kapal. Lalu kapal itu dilanda dengan ombak yang sangat dahsyat, yang biasanya kapal akan karam. Lalu di saat yang genting itu beliau tiba-tiba tertidur. Yang kadang itu beliau tertidur. Dalam tidur tersebut beliau bermimpi bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi meminta supaya Syekh Musa Ad-Darir dan juga seluruh ahli kapal tersebut membaca salawat ini sebanyak 1000 kali dan baru dibaca sampai ke 300 lebih. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka daripada tiupan angin kencang ketika itu dan kita alhamdulillah dalam pertemuan dalam pembacaan kita An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah yang telah lepas, berjaya kita membacanya sebanyak 1000 kali. Dan kali ini kita juga akan meneruskan adat ini, satu perkara yang baik ini, untuk kita membacanya walaupun tidak dengan jumlah yang banyak. Setiap kelas kita akan baca 11 kali dengan niat moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat apa yang sedang kita hadapi hari ini, bala ujian yang sedang kita hadapi ini, moga-moga Allah mengangkatnya daripada kita, daripada seluruh kaum muslimin dan juga kepada seluruh manusia, sama ada yang beriman kepada Allah ataupun yang belum lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita memulakan majlis kita dengan berselawat ke atas junjungan mulia Nabi alaihi salatu wasalam. Apatah lagi kita berada pada bulan yang mengingatkan kita kepada baginda Nabi. Bahkan kita ingat kepada Nabi setiap waktu dan detik. Cuma pada bulan ini semakin membuat-buat kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi kita memulakan majlis kita insya-Allah bersama-sama kita membaca selawat yang alhamdulillah Ustaz Muhdi kita telah pun mendatangkannya di bahagian komen. Moga-moga Allah SWT memberikan kebaikan kepada beliau dan juga kepada kita semua. Allahumma amin. Kita baca sebanyak 11 kali insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita membaca salawat yang telah dihadiahkan oleh Sayyidina Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi dihadiahkan kepada Syekh Musa Ad-Darir. Lalu Syekh Musa Ad-Darir memberitahu kepada orang ramai. Akhirnya sampailah berita itu kepada kita. Dan alhamdulillah dapat kita mengamalkannya. Moga-moga dengan barakah salawat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dengan cepat akan segala musibah yang menimpa dunia pada hari ini, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah menjaga kita dan juga ahli keluarga daripada terkena virus ini dengan berkat berselawat ke atas Nabi alaihi salatu wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pertemuan yang lepas kita telah pun selesai membaca berita ataupun perihal berkenaan dengan amalan yang kedua yang membawa pelakunya kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menghilangkan segala benda yang tidak disenangi yang berada di jalan, yang menyebabkan orang yang lalu di jalan itu, orang itu akan merasa tidak senang. Maka orang yang menghilangkan sebarang perkara yang menjelekkan, satu perkara yang tidak menyenangkan orang yang melalui jalan tersebut, maka orang yang menghilangkan perkara tersebut daripada jalan sehingga orang lalu dengan penuh rasa tenang, tanpa ada rasa kusut di hati mereka, orang itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga. Dan kita juga telah pun melihat bahawa Syekh Abdullah Al-Humari menyatakan bukanlah benda yang tidak disenangi itu semata-mata kotoran, bangkai, paku, duri. Bahkan antara perkara yang tidak disenangi berada di jalan adalah cebisan kertas yang tulis padanya ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi ataupun nama Allah ataupun nama baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Cebisan kertas yang tertulis padanya nama-nama mulia ini, sekiranya terus berada di jalan, ia juga menyebabkan hati orang yang berjalan di kalangan kaum muslimin merasa tidak suka kerana ada unsur penghinaan kepada nama-nama yang mulia tersebut. Maka orang yang menghilangkan ataupun mengambil kertas-kertas tersebut lalu diletakkan di tempat yang sepatutnya, bukan berada di jalan yang akan dipijak, yang mungkin akan dilanggar, orang ini juga termasuk di kalangan orang yang telah menghilangkan sesuatu perkara yang tidak disenangi yang berada di jalan. Dan pada pertemuan lepas saya menyatakan kepada para pendengar bahawa insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang, iaitu pertemuan hari ini, kita akan meneliti sedikit tentang kisah hidup Syekhna Al-Imam Bishr Al-Hafi yang sangat terkenal namanya sangat terkenal di kalangan kaum muslimin, khususnya di kalangan orang-orang yang menceburi bidang dunia tasawuf. Al-Imam Bishr Al-Hafi. Al-Hafi maksud dia yang tidak berkasut. Syekh Bishr ini beliau tidak berkasut bila berjalan. Orang Melayu kata berkaki ayam lah, maknanya tidak berkasut. Tidak berkasut, tidak berselipar sewaktu beliau berjalan. Nanti kita akan lihat mengapa perkara ini berlaku dan apa sebenarnya kisah hidup beliau dan apa perkara yang kita boleh ambil manfaat daripada kisah hidup beliau. Syekh Abdullah tidak menyatakan, namun Syekh Abdullah hanya menyatakan nama. Maka seakan-akan Syekh Abdullah ingin memberi peluang kepada kita untuk mengenali tokoh besar ini agar kita dapat mengambil manfaat daripada kisah hidup beliau. Al-Imam Al-Wali yang dipanggil orang sebagai Bishr Al-Hafi ini merupakan seorang yang sangat terkenal dalam dunia tasawuf, seorang yang sangat zuhud, seorang yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bernama Bishr. Bishr dalam bahasa Arab ba shin ra. Shin tu dibariskan dengan baris mati, jadi kita baca Bishr. Bishr. Orang Melayu kadang Bishir tu Bishir. Bishr dimatikan pada huruf shin itu. Bishr bin Al-Harith. Jadi ayah beliau bernama Al-Harith bin Abdul Rahman bin Atha bin Hilal bin Mahan bin Abdullah. Dan Al-Imam Bishr Al-Hafi juga dikenali dengan gelaran Abu Nasr Al-Marwazi Al-Hafi. Cuma biasanya kita akan dengar orang sebut Syekh ataupun Al-Imam Bishr Al-Hafi. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Jadi kalau kita tengok, beliau sama usia dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Pada tahun kewafatan Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Maka pada tahun itulah
Imam Asy-Syafi'i lahir sebagai imam kita dalam ilmu akidah, dalam bidang fiqh, dalam bidang lughah. Cuma yang lebih terkenalnya beliau adalah orang yang berkecimpung dalam bidang fiqh. Pada tahun yang sama juga lahirlah Al-Imam Bishr Al-Hafi. Al-Imam Bishr Al-Hafi bukan semata-mata seorang sufi, seorang yang zuhud, yang kuat beribadah. Beliau sebenarnya juga adalah seorang muhaddis, seorang yang banyak menghafaz, banyak mempelajari dan mengambil hadis daripada para ulama. Antara guru beliau adalah Al-Imam Malik sendiri. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu merupakan guru kepada Al-Imam Bishr Al-Hafi. Maknanya beliau dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i adalah seperguruan, sama-sama belajar dengan Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Bishr Al-Hafi juga antara guru beliau adalah Fudail Ibn Iyad, seorang tokoh yang juga terkenal dalam bidang tasawuf. Al-Imam Fudail Ibn Iyad juga sebagai contoh lagi Imam Syarik, Hamad bin Zaid dan juga ramai lagi. Antara murid kepada beliau juga, kalau kita tengok siapa murid kepada Al-Imam Bishr Al-Hafi. Antara murid kepada Bishr Al-Hafi adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Al-Imam Ahmad selain pada beliau berguru dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau juga mengambil manfaat daripada Al-Imam Bishr Al-Hafi. Apatah lagi Al-Imam Ahmad memang berada di Baghdad, berada di sana. Dan beliau berguru dan juga mengambil manfaat daripada Al-Imam Bishr Al-Hafi. Dan antara murid kepada Al-Imam Bishr Al-Hafi juga adalah seorang ulama yang terkenal dalam dunia tasawuf, iaitu Sari As-Saqati. Al-Imam Sari As-Saqati. Begitu juga dengan Abu Haysamah, Zuhair Ibn Harb dan ramai lagi lah anak-anak murid kepada Al-Imam Bishr Al-Hafi. Beliau ni adalah orang yang banyak menghafaz hadis Nabi SAW. Cuma beliau tidak mengadakan majlis pembacaan hadis, tak macam para ulama yang lain. Beliau banyak mempelajari hadis. Dalam masa yang sama, beliau tidak pula mengadakan majlis khusus untuk meriwayatkan hadis. Bahkan beliau tidak suka untuk beliau mengajarkan hadis kepada orang. Bukan kerana benci kepada hadis Nabi. Oleh auzubillah, para awliya, para ulama, mereka sangat mencintai Nabi. Namun atas dasar kadang-kadang ada para ulama kita yang Allah SWT memberikan dalam jiwa mereka tidak mahu akan syuhrah, tidak mahu kepada kemasyhuran. Dalam masa yang sama, para ulama kita insya-Allah mereka tidak mahukan kemasyhuran, namun ada di kalangan mereka yang terlalu kuat perasaan itu, tidak mahu kepada kemasyhuran, lalu mereka sangat takut bahawa mereka akan merasa bangga, bongkak, sehingga akhirnya mereka tidak mahu menjadi orang yang menyampaikan ilmu kepada masyarakat dalam majlis-majlis tertentu. Jadi antara para ulama yang Allah Ta'ala telah memberikan dalam jiwa mereka tidak suka untuk memberikan ataupun mengadakan majlis-majlis pembacaan hadis, sekalipun mereka banyak menghafaz hadis Nabi SAW, antaranya adalah Al-Imam Bishr Al-Hafi. Bahkan buku-buku beliau, kalau ikut dalam sejarah menyatakan, bahkan beliau telah mengebumikan buku-buku beliau. Beliau ambil buku-buku tu tanam habis. Tapi bukan maksud dia bila kita dengar cerita begini kita pun amalkan juga. Tidak. Sebab setiap orang dia ada hal dia ada keadaan dia yang Allah Ta'ala menjadikan dia berperwatakan seperti itu. Contoh macam Al-Imam Malik, Allah SWT mencampakkan dalam jiwa Al-Imam Malik untuk merasai satu perasaan tidak tergamak memakai kasut di Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Malik sama ada musim sejuk ke, musim panas ke, di Madinah beliau bila berjalan keluar daripada rumah beliau pergi ke mana-mana, beliau tidak akan berkasut sama sekali, berkaki ayam macam Al-Imam Bishr Al-Hafi juga. Cuma Al-Imam Bishr Al-Hafi memang sepanjang masa, tak kira tempat. Manakala Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, beliau tidak mahu berkasut sewaktu beliau berada di Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau merasa tidak tergamak untuk meletakkan tanah yang pernah dipijak oleh Nabi. Tiba-tiba kasut beliau lebih tinggi daripada tanah tersebut. Nak katanya halnya begitu. Jiwa Al-Imam Malik begitu. Beliau tidak tergamak. Dalam masa yang sama tidaklah menjadi satu kewajipan untuk kita melakukan perkara tersebut. Sebab tu kalau kita pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam, ada orang bila masuk saja ke Madinah, bila masuk saja masjid, dalam kawasan sebelum nak sampai ke pintu masjid tu, dia sudah menanggalkan kasutnya kerana tidak mahu memijak tempat yang pernah dipijak oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Biar kakinya terus yang menyentuh tanah, bukan selipernya pula berada lebih tinggi daripada tanah yang dipijak oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ini adalah beberapa keadaan yang merupakan perwatakan para ulama kita. Dalam masa yang sama, ini tidaklah menjadi satu perbuatan yang wajib untuk kita ikuti, kerana sesungguhnya para ulama sekalipun mereka adalah suri tauladan kita, namun tindakan mereka tidak semestinya menjadi satu kewajipan untuk kita laksanakan. Jadi Al-Imam Bishr Al-Hafi ni beliau tidak seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak seperti Al-Imam Ahmad yang mengadakan majlis pembacaan hadis. Bukan nak kata orang yang mengadakan majlis pembacaan hadis itu tidak bagus. Tidak juga, kalau semuanya tak baca hadis, tak sampai hadis kepada kita. Namun ada orang yang dia tidak mampu kerana dia sangat takut majlis-majlis itu akan agungkan dia, lalu akhirnya dia akan rosak hatinya, lalu jauh hubungan dia dengan Allah. Dia tidak mahu ada orang yang mencuri hatinya. Dia tidak mahu hatinya dimiliki oleh orang lain. Dia hanya mahu hatinya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kadang-kadang para awliya kita yang sikapnya begitu. Dia tidak mahu bercampur gaul dengan orang. Bukan kerana bercampur gaul dengan orang itu tidak bagus, tapi beliau tidak mahu masanya, jiwanya direbut oleh orang lain. Ada orang yang begitu. Jadi sebab itu kalau kita menemui orang seperti ini, raikan itu keadaannya, itu adalah perwatakannya, dan setiap orang ada keadaan yang tersendiri. Jadi Abi kata Imam Ahmad pun pernah belajar daripada beliau. Pernah belajar itu adalah dari sudut al-muzakarah. Maknanya beliau sambil-sambil berborak itu menceritakan tentang hadis Nabi yang beliau dengar. Bukan memang mengadakan satu majlis khusus untuk membaca hadis. Ataupun para ulama kata pada beliau, saya dengar hadis begini macam mana. Jadi beliau pun menerangkan yang hadis itu beliau pernah dengar daripada ulama bagian-bagian yang begini. Jadi maknanya ala sabilil muzakarah. Bukan atas dasar kerana beliau ingin mengadakan majlis pembacaan hadis secara khusus. Bahkan atas dasar untuk mengingatkan kembali hadis-hadis Nabi SAW yang pernah beliau pelajari. Para ulama ada di kalangan mereka menceritakan apa sebab kisah sebab Al-Imam Bishr Al-Hafi ni menjadi seorang yang sangat terkenal dalam dunia kesufian, dalam dunia zuhud. Dalam masa yang sama, kalau ikut sebahagian para ulama menceritakan, beliau ni pada asal hidup beliau adalah orang jahat. Maknanya beliau pada asal kehidupannya, pada zaman mudanya adalah orang yang jahat. Dipanggil dalam kitab syatir. Cuma dalam, kalau ikut lahjah orang Mesir, syatir memang cerdik. Syatir tu maksudnya cerdik. Tapi kalau ikut asal makna bahasa Arab, syatir memang orang jahat. Penjenayah, orang jahat. Jadi, kisah beliau ini sangat berkait dengan apa yang disebut oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari. Sebab tu saya mahu mendatangkan kisah ini dan juga ingin menceritakan kepada para pendengar tentang kisah yang mungkin jarang-jarang kita dengar. Jadi kata para ulama, Bishr Al-Hafi ini, beliau pada awal hidup beliau adalah seorang yang jahat. Dan apa sebab beliau bertaubat kepada Allah SWT? Sebabnya adalah kisah yang telah disebut oleh Al-Imam Abdullah Al-Ghumari di atas, dalam kitab di atas. Apa dia? Satu hari beliau telah menemui, dalam sebagian kitab disebut beliau telah menemui ada ruq'ah, ada cebisan kertas. Ruq'ah ni maknanya cebisan lah, mungkin daripada kertas ke ataupun daripada kulit binatang ke. Ada satu cebisan yang tertulis padanya nama Allah Azza wa Jal. Yang tulisan itu dalam kitab yang lain disebut wajada ruq'atan fiha ismullah azza wa jal fi atun hammam. Yang mana beliau telah menemui cebisan yang tertulis padanya nama Allah itu, beliau telah menemuinya di atun ni kita kata apa? Atun hammam. Hammam ni memang tempat mandi air panas. Jadi bila tempat mandi air panas di zaman dulu, tak macam zaman sekarang lah. Zaman sekarang ada elektrik. Jadi kita boleh panaskan air guna elektrik. Zaman dulu bila nak panaskan air, dia akan ada tempat panas air. Jadi dia ada tungku. Dia ada tungku besar yang di atas tungku itu akan diletak periuk-periuk besar untuk memanaskan air. Lalu
di kawasan tempat bakar tu, tempat panaskan air tu, yang mana di situ kita boleh bayangkan zaman dulu, maknanya tempat bakarnya bukan macam hari ni lah, mesti dengan arangnya, mesti dengan kayunya, tempat yang kotor, tempat yang kita boleh anggap tempat yang kotor, yang bukan bersih. Kerana di situ akan ada apinya, ada kayu-kayunya, mungkin ada kesan-kesan arangnya. Jadi di situ tempat yang sangat tidak elok itu, di situlah Al-Imam Bishr Al-Hafi pada awal hidup beliau, pada awal kisah taubat beliau telah menemui di situ ada pula cebisan kertas yang tertulis padanya nama Allah Azza wa Jalla. Jadi kita boleh bayang orang pergi tempat tu dengan pakai seliparnya, dengan kotornya, dengan lecahnya mungkin kesan air tu apa semua. Jadi di situ pula ada cebisan kertas ataupun cebisan kulit yang tertulis padanya nama Allah Azza wa Jal. Dalam masa yang sama, yang menjumpai itu adalah Bishr Al-Hafi, seorang penjenayah pada zaman itu. Lalu beliau telah mengangkat, Al-Imam Bishr Al-Hafi telah mengangkat kertas tersebut ataupun kulit tersebut. Kita tak dapat pastikanlah sama dia kertas atau kulit. Yang penting dia cebisan yang tertulis padanya nama Allah. Sebab orang dulu bila tulis sama ada tulis di kertas ataupun di kulit-kulit binatang. Jadi beliau telah mengangkat cebisan tersebut. Dan dalam masa tersebut, masa beliau angkat tu, tengok ada nama Allah, beliau angkat terus. Dalam masa yang sama, mata beliau memandang ke langit. Mata beliau memandang ke langit. Lalu beliau telah berkata, beliau telah menyeru nama Allah Azza wa Jal. Beliau kata, Sayyidi ismuka hahuna mulkan yudas. Wahai tuanku, wahai penghuluku, Sayyidi, wahai tuanku, wahai penghuluku. Beliau bermonolog dengan Allah Azza wa Jal, berbicara dengan Allah Azza wa Jal. Wahai tuanku, wahai penghuluku, wahai ketuaku, namamu di sini dicampak dalam masa yang sama dipijak-pijak. Namamu di sini, di tempat yang kotor ini, dicampak orang di tempat yang kotor ini, dan namamu dipijak oleh kaki orang. Maknanya beliau menyebut perkara itu dengan penuh rasa kecewa dan juga rasa sedih. Macam mana nama Allah yang begitu mulia berada di tempat yang tidak layak untuk di situ diletakkan nama Allah Azza wa Jalla. Jadi beliau memandang ke langit, bukan sebab Allah Ta'ala duduk di langit. Nanti ada orang kata, ini bukti bahawa Allah Ta'ala di langit. Jangan faham gitu. Bila kita memandang ke langit, bila kita berdoa, kita memandang ke langit, kita tadah tangan kita ke langit. Sebab langit adalah merupakan kiblat doa, bukan kerana Allah Ta'ala berada di langit. Akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyatakan bahawa Allah Ta'ala tidak bertempat dan tidak beranggota badan. Yang bertempat ni maknanya dia berjasad. Maknanya kalau kita kata Allah di langit, maknanya sudah ada pula ruang untuk Allah Azza wa Jal. Ruang itu meliputi Allah dan perkara itu mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi beliau pandang ke langit kerana langit adalah merupakan kiblat doa. Lalu sambil beliau memandang ke langit, tangan memegang kertas tersebut, beliau memandang ke langit, beliau kata, wahai tuanku, namamu yang mulia ini dicampak orang di tempat yang tidak sepatutnya, lalu diinjak-injak oleh orang. Beliau sebut keadaan sangat sedih. Tengok dalam keadaan yang menyebut ni siapa? Bishr Al-Hafi yang ketika itu merupakan seorang penjenayah, orang jahat. Tapi subhanallah, dalam jahat-jahat itu terselit di dalam hatinya kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kalau kita tengok orang jahat, jangan kita ingat dia tu tak takut pada Allah. Kadang-kadang dia takut. Orang Islam ni takut pada Allah Azza wa Jal. Dalam masa yang sama, dia melakukan dosa itu, dia merintih, benci dengan dosa dia. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, jangan disamakan orang Muslim yang melakukan maksiat dengan orang yang tidak beragama Islam melakukan maksiat. Beza, kata Syekh Yusri bin Rushdi. Orang Muslim bila mereka melakukan maksiat, mereka melakukan maksiat dalam keadaan jiwa mereka membenci perbuatan tersebut. Namun mereka lemah dan tidak mampu untuk mengelak daripada melakukan maksiat. Jiwa mereka sangat-sangat lemah, sangat-sangat sakit. Sehingga mereka terpaksa tidak mampu untuk menguasai hawa nafsu mereka. Akhirnya mereka jatuh dalam lembah maksiat. Dalam keadaan yang sama, jiwa mereka, al-nafsul lawamah, jiwa yang sentiasa memaki pemiliknya yang melakukan maksiat. Jiwa itu terus memaki. Sampai bila kamu nak bertaubat? Sampai bila kamu nak terus dalam keadaan maksiat? Bila lagi kamu nak bertaubat? Tak takutkah kamu kepada Allah? Jiwa itu sentiasa memaki orang tersebut.
Tapi orang yang bukan beragama Islam, kalau mereka melakukan maksiat, tidak terdetik dalam hati mereka benci kepada maksiat. Mereka melakukan maksiat mungkin dengan bangga lagi. Jadi sebab tu kata Fadilatul Syekh Husri bin Rusdi, jangan disamakan di antara pelaku maksiat yang beragama Islam dengan pelaku maksiat yang tidak beragama Islam. Walaupun maksiat dia secara zahirnya macam sama, tetapi sebenarnya jauh sangat maksiat dilakukan oleh seorang yang takut kepada Allah dengan maksiat dilakukan oleh orang yang tidak kenal Allah Azza wa Jal. Lalu Bishr al-Hafi dalam keadaan yang sangat sedih, sangat tertekan melihat nama Allah dicampakkan di tempat yang tak sepatutnya. Walaupun beliau setiap hari melakukan maksiat kepada Allah. Tapi dalam bab itu, beliau merasa sangat sedih. Lalu beliau mengangkat mata beliau bermonolog dengan Allah Azza wa Jal. Lalu, kata para ulama, beliau akhirnya telah membeli satu minyak wangi. Beliau membeli satu minyak wangi dengan harga 30 rial. Maafkan saya, dengan harga 1 dirham. Dengan harga 1 dirham. Beliau kebetulannya ada 1 dirham di poket beliau. Lalu beliau telah membeli satu minyak wangi yang mahal. Satu minyak wangi yang mahal. Bukan minyak wangi yang murah-murah. Beliau beli minyak wangi yang mahal berharga 1 dirham. 1 dirham sekarang ni mungkin RM30, RM40 begitulah. Beliau telah membeli satu minyak wangi dengan harga 1 dirham. Lalu beliau selepas membeli minyak wangi tersebut, beliau telah mewangikan kertas yang tulis padanya nama Allah yang pada asalnya telah dicampakkan di tempat yang tak sepatutnya tadi. Beliau telah mewangikan, telah mencomor, Kelantan kata comor Ustaz Mudi, melumurkan kertas tersebut dengan minyak wangi yang beliau telah beli khusus untuk mewangikan kertas tersebut. Kemudian beliau telah meletakkan di tempat yang telah meletakkan di tempat yang sepatutnya, tempat yang sesuai dengan kedudukan nama Allah, bukan lagi di jalan yang akan dipijak-bijak oleh orang sama ada sedar atau tidak. Lalu di saat itulah Allah Azza wa Jal telah menghidupkan hati Al-Imam Bishr al-Hafi. Di saat beliau melakukan perkara tersebut, rupanya perbuatan itu membawa kepada hidup kembali hati beliau. Hidup kembali taat beliau kepada Allah Azza wa Jal. Lalu Allah telah memberikan ilham kepada Al-Imam Bishr al-Hafi untuk menjadi seorang yang taat kepada Allah. Lalu akhirnya beliau menjadi seorang yang sangat zuhud dan sampai kepada tahap ibadah yang tinggi, yang sebagaimana yang kita tahu kisah-kisah beliau. Maknanya subhanallah, jangan kita ingat orang yang hidup dengan maksiat yang jahat, kita pandang dia akan terus jahat. Tidak. Kadang-kadang ada satu amalan yang dibuat kerana Allah. Dalam masa yang sama hidupnya penuh dengan maksiat, tapi ada satu amalan yang beliau lakukan kerana Allah Azza wa Jal. Allah telah menjadikan amalan tersebut sebagai penyebab untuk datang hidayah kepada si pelaku maksiat tadi. Lalu akhirnya sebagai contoh, Al-Imam Bishr al-Hafi daripada seorang penjenayah, seorang kaki maksiat, hanya semata-mata mewangikan kertas demi memuliakan nama Allah Azza wa Jal. Dalam keadaan hidup beliau sebelum itu tidak memuliakan Allah, dari sudut sentiasa melakukan maksiat. Tapi dalam masa yang sama, jiwa beliau berasa sangat-sangat sedih melihat nama Allah diletakkan di bawah begitu, lalu diambil, dibeli satu minyak wangi, dilumur dengan begitu baik supaya kertas itu wangi. Atas dasar ia adalah memuliakan nama Allah Azza wa Jal. Lalu akhirnya perbuatan dengan niat yang ikhlas itu membawa kepada hidayah Allah Azza wa Jal. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah, para ulama bila cerita tentang Al-Imam Bishr al-Hafi, mereka juga ada menyatakan tentang kalam-kalam menarik yang dikeluar daripada mulut Al-Imam Bishr al-Hafi. Walaupun kalam mereka ini bukannya hadis Nabi, bahkan tak jadi dalil pun. Namun orang-orang salih ini, dalam mereka berbicara, Allah Ta'ala telah menjadikan lidah mereka itu, bahasa mereka itu berdasarkan hidayah Allah Azza wa Jal. Sebab itu bila kita dengar kalam orang salih, kita akan mendapati pelbagai hikmah dan juga perkara yang dapat mengetuk hati kita. Lalu kita boleh menjadi seorang yang dekat kepada Allah dengan kita mendengar ucapan-ucapan orang salih. Kita kena, saya ambil satu contoh. Al-Imam Allahumma salli Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari kata beliau, bila kita melakukan maksiat, cepat-cepat bertaubat kepada Allah.
Jangan jadi hatimu itu hitam seperti belanga yang pada asalnya putih, diletakkan di atas api, akhirnya mula, orang dulu bila masak, akhirnya belanga mula hitam. Tapi kalau dibasuh terus, dia akan putih kembali. Tapi dibiarkan, dibiar, terus dibakar, dimasak apa semua, akhirnya ponggong kuali itu akhirnya hitam dan sudah berkerak, maka bila nak basuh sangat sukar. Jadi kata Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, jadikan hatimu setiap kali kamu jatuh dalam maksiat, cepat-cepat kamu basuh dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biarkan hatimu terus dengan maksiat tanpa taubat, sebab nanti bila dia sudah berkerak, bila dia sudah begitu banyak, sangat sukar untuk kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tuan-tuan, kita tengok orang dulu masak, kita nampak periuk tu hitam, itu yang kita nampak. Macam saya itulah saya nampak. Namun para ulama bila mereka memandang satu perkara, mereka bukan semata-mata memandang perkara tersebut, namun mereka berfikir apakah ibrah, apakah pengajaran yang dapat diambil. Sebab tu bila Fadilatul Syekh Ali Jumaah menyatakan tentang apa dia sufi, apa dia tasawuf, kata beliau dalam antara ucapan beliau kata tasawuf itu adalah zikrun wa fikrun. Zikir iaitu menyebut nama Allah, sebut nama Allah, sebut nama Allah, sebut nama Nabi, selawat pada Nabi, lidah basah dengan mengingati Allah, dalam masa sama fikr. Akal kita menerawang memikir tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikrun wa fikrun. Jadi kalau kita tengok pula apa yang disebut ataupun apa yang didatangkan oleh para ulama sewaktu mereka menukilkan ucapan Al-Imam Bishr Al-Hafi, antara ucapan Al-Imam Bishr Al-Hafi, nasihat beliau kepada para ulama hadis pada zaman itu, kata beliau, ya ashab al-hadis, addu zakata hadzal hadis, i'malu min kulli mi'atai hadis bi khamsati ahadis. Tengok subhanallah, kata beliau, wahai orang-orang yang bergulumang dalam bidang hadis, yang sentiasa dengan qala Allah, dengan qala Rasulullah, an Abi Hurairah qala Rasulullah, yang hidup mereka sentiasa dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Al-Imam Bishr Al-Hafi, dan beliau juga sebenarnya adalah di antara para ulama hadis walaupun beliau tidak mengadakan majlis periwayatan hadis. Jadi kata beliau kepada para ulama hadis, wahai orang yang terlibat, wahai para pemuka hadis, wahai orang yang terlibat dalam ilmu hadis, wahai para ulama yang sentiasa bersama dengan hadis baginda Nabi alaihi salatu wasallam, tunaikan zakat hadis tersebut. Tunaikan zakat hadis tersebut. Subhanallah. Kalau kita baca kitab fiqh, kita hanya akan jumpa harta diwajibkan zakat apa dia? Binatang ternakan, emas perak, kemudian antaranya lagi zakat tanaman. Lepas tu dalam mazhab Imam Syafi'i, barang-barang yang kita buat jual beli, barang yang kita buat berniaga, harta karun yang kita jumpa, yang harta karun tu adalah merupakan harta yang dulunya dipunyai oleh orang yang bukan beragama Islam sebelum kedatangan agama Islam. Kemudian antaranya lagi galian berupa emas dan perak. Kalau ikut dalam mazhab Imam Syafi'i, syarat dia mesti dengan emas perak. Tapi tak jumpa pula ada zakat hadis. Ada zakat hadis. Jadi kata ini adalah maknanya beliau dalam masa belajar fiqh, beliau masih lagi otak beliau, subhanallah, Allah Ta'ala mengilhamkan kepada beliau untuk memberikan satu pengajaran yang sangat-sangat besar dari sudut kesufian. Walaupun ketika beliau mempelajari ilmu itu, ilmu yang ingin disampaikan, yang dibincangkan adalah ilmu fiqh, iaitu tentang zakat. Tapi bagaimana daripada asas-asas zakat yang difahami, dibawa berdasarkan pemikiran kesufian. Lalu kata beliau, wahai para ulama yang mempelajari hadis, tunaikanlah zakat hadis ini. Apa dia? Lakukanlah daripada setiap 200 hadis, laksanakanlah 5 hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi macam maknanya seumpama subhanallah, macam zakat perak pula. Bila zakat perak, bila kita ada 200 dirham, bila cukup duit kita 200 dirham, kita wajib menunaikan zakat, iaitu 1/40. 1/40 daripada 200. Jadi maknanya kata beliau,
kata Al-Imam Bishr Al-Hafi, bila kamu sudah pun mempelajari 200 hadis Nabi SAW, maka sekurang-kurangnya tunaikanlah zakat dia. Apa dia? Laksanakanlah paling kurang 5 hadis yang telah kamu pelajari. Maknanya, kalau kita faham di sini, pastinya daripada 200 hadis, kita hendaklah melaksanakan 5 hadis kurang-kurangnya. Itu merujuk kepada perkara-perkara yang tidak diwajibkan. Adapun kalaulah 200 hadis itu semuanya berkait dengan perkara-perkara yang wajib lakukan, maka kita wajib melakukan semua perbuatan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana perbuatan itu tidak boleh ditinggalkan. Namun kadang-kadang kita belajar tentang perbuatan-perbuatan sunat, kita belajar tentang zikir-zikir. Baik, kita nak laksanakan semua, ya kadang-kadang kita tak mampu. Baik, dalam keadaan kita tak mampu nak melaksanakan semua, jangan ditinggalkan semua. Kata para ulama, ma la yudraku kulluh la yutraku julluhu. Kalau tak dapat buat semua, jangan ditinggal semua. Baik, saya tak mampu nak buat semua. Dalam masa yang sama, saya juga tidak mahu meninggalkan kesemuanya. Saya nak buat juga. Jadi berapa paling kurang saya kena buat? Jadi kata Al-Imam Bishr Al-Hafi, dalam 200 hadis yang kamu pelajari, hendaklah, yang mana 200 hadis itu semuanya menggalakkan kamu buat benda-benda sunat, katakan, maka dalam 200 hadis tersebut yang ada menceritakan contohnya 200 amalan sunat, walaupun kamu tak mampu nak lakukan semua, jangan kurang daripada 5 kamu kena amal. Kalau kamu belajar 400 hadis pula, jangan kurang daripada 10 amalan. Maksudnya dikaitkan dengan seolah-olah ia adalah zakat yang kamu kena tunaikan untuk menunaikan hak kamu mempelajari ilmu. Baik, subhanallah. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat ucapan-ucapan beliau juga pernah sebut, man ahabbad dunya falyatahayya lizul. Barang siapa yang dia mencintai dunia, dunia tu memang jatuh dalam hati dia. Sikit-sikit dunia. Akhirat kenian tak apa. Yang penting, hidup dia nak cari dunia. Kalau dia mencari dunia untuk dibawa dunia itu kepada akhirat, dapat duit untuk tujuan tolong orang miskin, dapat duit untuk bantu orang yang menuntut ilmu, dapat duit untuk bantu orang susah, itu tak apa. Tapi dapat duit untuk dia, untuk orang miskin tu lantaklah kau. Maksudnya segala-gala untuk dia, untuk keluarga dia semata-mata. Maka orang yang mencintai dunia, kata Al-Imam Bishr Al-Hafi, orang yang dia cinta dunia, orang ini hendaklah mempersiapkan dirinya dengan kehinaan. Dia kena persiapkan dirinya dengan kehinaan. Jadi Al-Imam Bishr Al-Hafi ni, kalau kita tengok, beliau ni bercakap dan mengutarakan apa yang beliau nyatakan. Beliau merupakan seorang yang sangat zuhud. Zuhud ni maknanya jiwanya tidak terikat dengan dunia. Kadang-kadang orang zuhud dan kesan dia, kita lihat pakaian dia tidak mewah, orang yang bersederhana dalam pakaian, dalam makanan. Kadang-kadang orang zuhud begitu. Dia zuhud, jiwanya sudah tidak terikat dengan dunia, lalu akhirnya terzahir pada rupa paras dia. Kadang-kadang ada orang zuhud, hatinya tidak terikat dengan dunia, tapi yang terzahir lain pula. Yang zahirnya adalah dia seorang yang kemas, berpakaian-pakaian yang mewah, makanan-makanannya pun juga makanan-makanan yang standard, tunggangannya juga, macam kalau zaman sekarang ni, kereta dia pun kereta-kereta yang mewah. Jadi biasa kita kata, ini tanda tak zuhud. Ini bukti orang tak zuhud. Tidak, tidak semestinya. Kerana zuhud bukan pada rupa yang zahir. Zuhud adalah berkait dengan jantung hati orang tu. Adakah jantung hatinya terkait dengan dunia ataupun tidak? Kalau hatinya terkait dengan dunia, tidak boleh dilepaskan daripada dunia, walau dia apa-apa kedana sekalipun, dia bukan seorang yang zuhud. Namun kalau hatinya bebas daripada dunia, dia menguruskan dunia, bukan dunia yang menunggang dia. Dia yang menunggang dunia, bukan dunia yang menguasai dia. Maka orang itu adalah orang yang zuhud, walaupun pakaiannya dan rumah-rumahnya serta kehidupannya nampak serba mewah. Adapun Al-Imam Bishr Al-Hafi, zuhud beliau yang zahir pada luaran beliau adalah beliau sangat-sangat bersederhana. Sangat-sangat bersederhana. Beliau taklah pakai pakaian mewah, makan makanan yang mewah, tidak. Bahkan kalau dalam kisah hidup beliau, tapi itulah kita cerita je lah, kita tak mampu nak lakukan begitu. Bila beliau makan roti, beliau hanya makan roti kosong. Kita biasa beli roti ada sapu jam, kadang-kadang cicah, ada pencicahnya. Makan roti pun kadang ada cicah dengan jam ataupun dengan serunding. Kita bubuh macam-macam, sandwich lah apalah. Beliau makan roti pula, beliau hanya makan roti semata-mata. Bila makan roti tak bercicah ni,
Orang pakat tanya, bimaza ta'tadim? Bimaza ta'tadim? Dengan apa kamu jadikan sebagai bahan pencicah, wahai Al-Imam Bishr Al-Hafi? Tengok makan roti kosong ini takkan tak ada cicah. Cicah dia apa? Lalu kata beliau, azkurul afiyah fa'aj'aluha udma. Saya teringat betapa Allah telah memberikan kepada saya kesihatan, lalu saya menjadikan kesihatan itu sebagai pencicah roti saya. Maknanya, saya menjadikan roti ini, apa pencicahnya? Pencicahnya adalah dengan saya memikirkan betapa Allah telah memberikan kepada saya nikmat kesihatan. Maknanya walaupun nampak macam tak ada pencicah, sebenarnya ada pencicahnya, tapi pencicah yang tak nampak dilihat di mata, iaitu beliau bersyukur kepada Allah di atas nikmat kesihatan yang telah diberikan oleh Allah kepada beliau. Jadi kalau kita lihat lagi, panjang pula tapi saya serugi sebab kita jarang-jarang berkenalan dengan Al-Imam Bishr Al-Hafi. Kita terus lihat kisah beliau. Moga-moga ianya memberi kepada kita himmah, semangat untuk menjadi orang yang jiwanya tidak tertakluk dengan dunia. Sebaliknya jiwanya hanya terkait kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu akhirnya dia dapat duit, dia biasa. Dia jadi susah, dia biasa. Main dia tak risau. Dia kata, nak risau apa? Rezeki Tuhan bagi. Habis kenapa kamu berusaha? Kata Syekh Hussein bin Rushdi, orang yang jiwanya kenal Allah, dia berusaha kerana Allah suruh dia berusaha, bukan kerana usahanya akan membuahkan dunia. Maksudnya dia berusaha kerana ini arahan Allah, ini perintah Allah. Dia kena berusaha. Namun sama ada dia berusaha lepas tu Allah bagi rezeki banyak ke sikit ke, itu bukan kerja dia. Itu adalah pembahagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang mukmin ni kalau jiwa dia betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala dan jiwa dia betul-betul sudah terkait kepada Allah dan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dia adalah merupakan orang yang sangat bahagia. Dia senang pun bahagia, dia susah pun bahagia. Dia makan mewah pun bahagia. Dia tak ada makanan pun dia bahagia. Sebab dia kata nak susah apa. Semuanya adalah berdasarkan apa yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara ucapan beliau yang disebut oleh para ulama yang menarik untuk kita sama-sama hayati, ucapan dalam bentuk syair yang berbunyi, ta'aful qaza fil ma'i la tastati'uhu wa taqra'u min haudiz zunubi fatashrabu wa tu'siru min akli ta'ami alazzahu wa la tazkurul mukhtara min ayna yuksabu wa tarkudu ya miskinu fawqa namariqin wa fi hashwiha narun alayka talahabu fahatta mata la tastafiqu jahalatan wa anta ibnu sab'ina bidinika tal'abu. Syair yang sangat-sangat menarik yang disebut oleh beliau, yang beliau kaitkan sikap kita dengan dunia macam mana, tapi macam mana pula sikap kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau, ta'aful qaza fil ma'i la tastati'uhu. Kamu akan rasa jijik dengan benda kotor yang masuk dalam air. Air minum kamu ada benda kotor. Contohlah jatuh lalat ke, ataupun tiba-tiba debu ke, tanah ke masuk, atau apa sajalah benda kotor yang masuk dalam air minuman, kita akan sejijik nak minum. Lalu kita pun buang air itu terus. Maksudnya kita tak nak air kita tu ada benda yang jijik. Tengok sikap kita tak? Maksudnya sikap kita dengan dunia begitu. Saya pun juga begitu. Kalau air itu kotor takkan nak minum. Ada lalat masuk. Walaupun hadis Nabi SAW kata celup. Tapi kata guru-guru kami di Al-Azhar Al-Syarif, Nabi suruh celup lalat itu ke dalam air bukan dengan maksud wajib celup. Maksudnya kalau kamu nak minum air itu, kamu celup. Kalau tak nak minum, minum air lain. Terus, zaman Nabi dulu air susah nak dapat. Nabi pula tinggal di kawasan yang kadang-kadang air terputus. Jadi air merupakan satu benda yang sangat berharga. Dalam masa yang sama, lalat ni memang banyak. Jadi kalau setiap kali lalat masuk dalam air kita buang. Pada zaman ketika itu, bekalan air susah, nak dapatkan air kena pergi ke perigi. Bukan macam zaman sekarang ada paip. Jadi kalau semuanya Nabi kata kena buang, susah pada orang. Jadi cara dia macam mana?
Bagi yang nak minum air itu juga, oleh kerana lalat ni dia buat penyakit, tapi dalam masa yang sama dia juga ada penawar dia. Maka Nabi minta kita bila lalat masuk dalam makanan, sama ada dalam air ataupun dalam makanan yang dimasak, contoh katakan kita tengah buat mi goreng ke, ataupun dalam mi goreng mungkin tak berair kita tengah masak sup ke kan, sup ayam ke, jatuh lalat, celup dia lepas tu buang, walaupun dia mati tu tak kisahlah. Okey, tapi biasanya kita di Malaysia dengan sebab air banyak, makanan pun alhamdulillah banyak, jadi biasanya kalau lalat masuk dalam air, kita pun tak tergamak nak minum air tu. Saya sendiri pun tak mampu tak mampu. Jadi bila begitu kita akan buang. Kita nak air kita adalah air minuman yang bersih, makanan yang bersih. Jadi kata Syekh Imam Bishr Al-Hafi, ta'aful qaza fil ma'i la tastati'uhu. Kamu akan rasa jijik dengan air yang dimasuki benda yang tidak elok, dan kamu tak akan mampu nak minum air tersebut. Wa taqra'u min haudiz zunubi fatashrabu. Tapi dalam masa yang sama, kamu taqra', maknanya kamu minum, kamu sedut daripada telaga dosa. Lalu kamu sanggup pula nak minum daripada telaga dosa tersebut. Maksudnya, kita tak adalah, mana ada telaga dosa, tapi kita boleh bayangkan dosa tu, beliau umpamakan seperti satu kolam. Kolam yang jijik, dalam tu penuh dengan dosa. Lalu kita pula pergi duduk kat tepi tu, kita pun sedut, kita pun minum air tersebut. Kalau dosa ada, kita fikir, ini benda jijik dah. Dosa tu kadang-kadang kita lakukan dalam masa yang sama, kita rasa seronok lagi. Tapi kalau air minuman, sikit je pun, kita dah tak nak minum dah. Tapi kalau dosa, bukan sekadar segelas, satu tasik kita nak teguk untuk melakukan dosa kepada Allah. Nampak tak jahat kita dengan Allah Ta'ala? Bab dunia kita nak bersih, tapi dalam hubungan kita dengan Allah, kita tak kira pun. Hatta benda-benda jijik berupa dosa pun kadang-kadang ada orang sanggup melakukannya. Moga-moga Allah menjaga kita semua daripada terlibat dalam dosa. Kata Al-Imam Bishr Al-Hafi lagi, wa tu'siru min akli at-ta'ami alazzahu. Kamu akan memilih untuk makan pula, kamu akan pilih makanan yang paling sedap. Kalau duit tak ada, takkan mampulah. Tapi kalau duit ada, agak-agak nak beli tak makanan yang cikai-cikai. Oi, duit ada. Ataupun orang bagi pilihan. Dalam majlis contoh, tiba-tiba ada rendang, ada kambing, lepas tu adalah telur goreng. Agak-agak laku tak telur goreng tu? Tak laku. Sebab kita akan cari yang paling lazat sekali untuk kita makan hari tu. Dalam kita nak makan, kita akan cari yang paling lazat. Tapi kata Syekh Al-Imam Bishr Al-Hafi, wala tazkurul mukhtara min aina yuksabu. Dalam masa yang sama, kamu langsung tidak ingat kepada al-mukhtar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tazkurul mukhtara min aina yuksabu. Kamu tidak ingat kepada benda yang terpilih itu. Kamu tak fikir pun benda yang terpilih yang kamu nak, yang paling lazat itu, daripada mana dia datang. Main sebat saja, kata beliau. Bab makan kita main sebat, tapi masa nak makan tu kita nak pilih yang paling terbaik. Tak terfikir pun yang terbaik itu halal atau tidak. Nak sedap saja, nak cari sedap je, yang paling menyeronokkan saja, tapi fikir tak cara dapatkan itu halal atau tidak. Wa tarkudu ya miskinu fawqa namariqin. Kamu akan tidur, wahai si miskin. Miskin dalam bahasa miskin. Wahai orang yang sangat kesian pada dia. Orang Arab kata miskin. Wallahi fulan dah miskin awi. Miskin. Maksudnya orang yang kesiannya dia ni. Kesian sangat kepada kamu. Wahai orang yang aku sangat belas kepada kamu. Aku sangat kesian kepada kamu. Kamu tidur di atas tilam yang empuk. Kamu tidur di atas pembaringan yang sangat-sangat yang sangat selesa bagi kamu. Wa fi hashwiha narun 'alaika talahabu. Dalam masa yang sama, katil kamu itu, tilam kamu tu, isi dia adalah merupakan api yang membakar di atas kamu. Api yang memanaskan badan kamu. Maknanya kadang-kadang kita ni bila baring dalam masa yang sama, kadang-kadang kita sanggup baring atas katil, tapi ada orang di atas katil itulah dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katil yang sangat empuk, katil yang sangat menggembirakan jasad dia, namun dia tak sedar dia melakukan dosa di atas katil dia tersebut.
Wali'ayazubillahi min zalik. Main dia sebenarnya bila dia melakukan dosa di atas tempat pembaringan dia, sebenarnya seumpama katil itu ataupun tilam itu di dalamnya adalah api neraka yang sedang membakar badan dia, tapi dia tetap seronok dengan api neraka tersebut. Memanglah tak panas di atas dunia ni, tapi beliau membayangkan, bukankah itu dosa? Bukankah dosa membawa kepada neraka Allah? Maka bagaimana kamu begitu rasa gembira berada di atas katil yang sedang dipanggang oleh api neraka Allah disebabkan dosa yang kamu lakukan di atas katil tersebut. Fahatta mata la tastafiqu jahalatan. Sampai bila lagi? Bila masa lagi? Bilakah masanya lagi kamu? Sampai bila kamu nak terus berada dalam keadaan tak sedar, dalam keadaan kamu terus dalam keadaan kejahilan? Sampai bila kamu nak terus berada dalam keadaan kejahilan, dan sampai bila kamu nak terus berada dalam keadaan kamu tak sedar dengan kesilapan kamu? Wa anta ibnu sab'in bidinika tal'abu. Sedangkan kamu, wahai yang telah berumur 70 tahun, dah tua dah, tapi masih lagi bermain-main dengan agama kamu. Macam budak lagi. Maknanya dari segi pekerjaan nampak mecet. Dari segi perwatakan nampak dia tu seorang yang matang. Tetapi sebenarnya kamu sangat budak-budak dari segi agama. Orang yang matang dengan agama, dia tak akan melakukan maksiat kepada Allah. Dia matang, dia mampu fikir dengan baik. Buat apa dia bawa maksiat? Boleh bawa muka Allah Ta'ala. Tapi kamu, dalam keadaan kamu dah umur 70 tahun. Dari segi kehidupan dunia kamu sangat matang, punya pengalaman, hebat. Tapi dalam bab agama, kamu seperti budak-budak kecil yang masih lagi bermain-main dengan agama kamu. Sampai bila kamu nak terus berada dalam keadaan tersebut? Subhanallah tuan-tuan. Kalau kita dengar syair ni, kita jadikan sebagai ingatan kita, terasa sebenarnya beliau memukul hati kita. Betapa jahatnya kita dengan Allah. Tapi bab dunia yang Allah juga yang bagi dunia tu. Kita nak dunia tu, kita nak teguk, kita nak ambil untuk dunia. Dalam masa yang sama, kita tak kira sama ada dunia yang kita ambil itu membawa kepada murka Allah ataupun tidak. Al-Imam Bishr Al-Hafi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak berkasut sama sekali. Ini yang mungkin orang tanya, kenapa beliau tidak berkasut? Kenapa beliau tidak memakai slipper? Mengapa? Jadi kata para ulama, beliau ni, sebab kenapa beliau tinggalkan pakai slipper ni, satu hari beliau pakai slipper ataupun kadang-kadang orang panggil capal lah. 2-3 hari ni bising pasal capal. Okey. Capal Nabi alaihi salatu wassalam. Kalaulah, ya Allah, kalaulah kita menjadi tanah yang dipijak oleh capal Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, bahagianya hati. Kalaulah kita menjadi debu yang dipijak oleh kasut Nabi. Bukanlah capal itu kerana ia capal, tetapi kita, dia sebut tentang capal Nabi, kita teringat kepada Nabi SAW. Maknanya orang mukmin ni jiwa dia halus. Jiwa dia halus. Semua yang berkait dengan Nabi, semuanya dia akan cintai. Ya Rabb, moga-moga Allah Ta'ala merezekikan kita bertemu dengan Nabi SAW. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah, balik bercerita kita tadi, Imam Bishr Al-Hafi, beliau ada slipper. Jadi satu slipper beliau tu terputus, dia punya tali yang nak ikat tu. Zaman Nabi dulu pengikat tu ada dua. Tapi zaman Sayyidina Osman bermulalah pengikat bagi slipper tu satu. Sampai ke hari ni lah, kalau kita tengok slipper tu dia ada satu je tali dia tu kan, yang kita pun letakkan jari kita di celah-celah tali tersebut. Jadi terputus tali slipper tu. Lalu beliau pun pergi bertemu dengan orang yang baiki kasut. Bawalah pakai slipper, satu beliau pegang, dan satu lagi beliau bagi kepada orang yang nak baiki slipper tu. Lalu apabila beliau minta kepada, sebelum tu beliau berslipper lah maknanya. Sebelum tu beliau berslipper. Cuma kebetulannya putus, jadi beliau pun bawa slipper, satu beliau bagi, satu beliau pegang lah. Okey. Minta diperbaiki. Maka orang tu sebut kepada beliau, kata orang yang baiki slipper tu, kata beliau apa? Ma aksara kulfatakum 'ala nas. Ma aksara kulfatakum 'ala nas. Orang-orang macam kamu ni, maksud dia apa? Orang miskin. Sebab beliau dalam keadaan zuhud begitu, memang orang akan kata beliau orang miskin lah.
Orang macam kamu, orang miskin ni banyak menyusahkan aku lah. Dah lah maknanya tak beli kasut. Baik, tak beli kasut. Lepas tu nak baiki slipper. Lepas tu entah bayar dah tidak. Maknanya kita boleh faham lah. Maknanya orang yang tukang kasut tu, biasalah. Biasanya orang yang menjual ni kadang-kadang dia ada beza pula. Kalau yang membeli tu orang kaya lain, kalau orang miskin lain. Tak sepatutnya begitu. Tapi kadang-kadang ramai orang begitu. Jadi apabila Imam Bishr Al-Hafi minta dibetulkan slipper, orang tu kata apa? Ma aksara kulfatakum ala nas. Kamu, macam kamu ni memang menyusahkan orang betul lah. Lalu akhirnya Al-Imam Bishr Al-Hafi melemparkan slipper yang tengah pegang nak bagi ke satu slipper, dia satu putus. Yang elok di kaki lah, yang elok di kaki, yang putus di tangan, nak bagi kepada orang yang nak baiki tu. Dengar saja ucapan tu, beliau pun lempar slipper di tangan dan beliau pun campakkan slipper yang masih berada di kaki. Lalu beliau pun bersumpah dengan nama Allah yang beliau tidak akan memakai slipper dan juga pengalas kaki sama sekali. Tengok kisah ni. Okey. Itulah kisah dia. Punca dia kerana orang yang baiki kasut tu kata, ma aktsara kulfatakum 'ala nas. Orang-orang macam kamu ni memang banyak betul menyusahkan orang lah. Mungkin kalau kita dengar kisah tu, kita kata, alah, takkan itu pun mengajuk Syekh, kan? Itu kita faham bahawa Syekh adalah seperti kita tau. Kita faham, alah, takkan yang tu pun mengajuk. Orang tu mungkin tension. Kadang-kadang bila kita baca kisah para ulama, kita kisah dia begitu. Tapi apa yang sebenarnya berlaku di sebalik hati Al-Imam Bishr Al-Hafi, yang tu kadang-kadang tak disebut dalam kita sejarah. Maka akan ada pengulas. Baik, biasanya orang kata, alah, takkan yang tu pun mengajuk, alah, yang tu pun sampai nak bersumpah apa. Itu kalau kita faham kisah itu dengan pemikiran begitu. Cuma dia cara kefahaman itu, cara ulasan itu, dia tidak kena dengan peribadi Al-Imam Bishr Al-Hafi. Maksudnya seakan-akan yang tu pun boleh tergasa hati, yang tu pun nak mengamuk. Tapi saya faham dengan satu kefahaman yang lain. Beliau boleh dengar ucapan ma aksara kulfatakum 'ala nas. Maknanya beliau telah merasakan yang diri beliau sudah menyusahkan orang yang membaiki kasut tadi. Maksudnya dengan kedatangan beliau telah menyusahkan seorang mukmin. Maka kalaulah itu boleh menyebabkan beliau menjadi sebab kepada kesusahan kaum mukminin, maka beliau bersumpah dengan nama Allah untuk tidak lagi memakai slipper, supaya beliau tidak akan lagi menyusahkan mana-mana orang yang kerjanya adalah membaiki kasut. Kerana biasanya bila sikit-sikit begitu, bayaran pun tak banyak, jadi orang pun jadi membuang masa orang. Jadi saya faham begitu. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Mungkin ada kefahaman-kefahaman yang lain. Namun bila saya baca kisah ni, yang saya faham, beliau sanggup buat perkara itu demi untuk menjaga hati orang yang membaiki kasut, supaya jangan beliau dalam hari-hari yang lepas akan datang, dan dari hari-hari yang akan datang menyusahkan lagi orang yang orang-orang mukmin, sama ada dalam apa keadaan sekalipun. Lalu akhirnya beliau bersumpah dengan nama Allah untuk tidak lagi memakai slipper. Jadi saya tak faham beliau sakit hati dengan orang tu ataupun mengajuk dan sebagainya, tidak. Kerana ia tak cocok pada jiwa yang sangat besar seperti beliau. Pada saya, untuk diri saya mungkin cocok. Orang kata, kau nyusahkan orang, mula sakit hati. Itu mungkin. Saya orang jahat, dosa pun banyak. Namun kalau orang seperti Al-Imam Bishr Al-Hafi, secara adatnya, orang yang dekat dengan Allah, dia tidak akan benci sama kaum mukmin. Apabila dia melakukan satu tindakan, kita kena faham tindakan yang dibuat itu biarlah sejajar dan cocok dengan tubuh besar, jiwa besar orang seperti Al-Imam Bishr Al-Hafi. Al-Imam Bishr Al-Hafi radhiyallahu taala anhu ardah meninggal dunia pada 10 hari terakhir daripada bulan Rabiul Awal. Maksudnya kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, subhanallah. Allah Ta'ala rezekikan kita pada bulan Rabiul Awal, pada bulan yang berlaku pada 10 hari terakhir bulan Rabiul Awal, Allah Ta'ala mengambil pulang kekasihnya Al-Imam Bishr Al-Hafi. Maka Allah rezekikan pula kita untuk dapat berbicara dengan tentang kisah Al-Imam Bishr Al-Hafi pada hari ini, dan kita berada pada bulan Rabiul Awal. Subhanallah. Daripada awal kelas sampai hari ini kita tak baca kisah lain. Kita hanya berkenalan dengan Al-Imam Bishr Al-Hafi. Moga-moga bizikris salihin tatanazzalu rahmat. Moga-moga dengan menyebut kisah orang soleh ni turun keberkatan, turun rahmat Allah SWT.
Lalu moga-moga jiwa kita dijentik dan tersentak dengan bagaimana Allah Ta'ala pernah mempamerkan kepada kita batang tubuh seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meninggal pada 10 hari terakhir bulan Rabiul Awal. Ada pandangan mengatakan beliau meninggal pada 10 Muharram, itu pada hari Ashura. Ada juga pandangan yang lain mengatakan beliau meninggal pada bulan Ramadan. Beliau meninggal tahun bila? Tahun 227 Hijriah. Pada tahun 227 Hijriah. Okey. Dan kisah subhanallah, Allah Ta'ala tunjukkan karamah beliau. Antara karamah beliau selepas kewafatan beliau, apabila beliau meninggal dunia dan akhirnya lepas sembahyang subuh, jenazah beliau mula diusung untuk dibawa ke perkuburan. Beliau meninggal dan nak dibawa ke perkuburan lepas subuh. Lepas sembahyang subuh pun semua orang pun ambil jenazah beliau. Bila orang pakat tahu, orang Baghdad ketika itu pakat tahu bahawa Al-Imam Bishr Al-Hafi radhiyallahu taala anhu telah meninggal dunia, pakat-pakat datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Al-Imam Bishr Al-Hafi. Akhirnya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka keluar membawa jenazah Al-Imam Bishr Al-Hafi selepas sembahyang subuh dan akhirnya sampai ke perkuburan pada malam hari. Bayangkan, orang dulu kubur bukan jauh, kubur terdekat. Tapi mereka terlalu ramai orang, terlalu sesak sehingga akhirnya jenazah lewat sampai ke kubur. Kerana ramainya orang mendoakan Al-Imam Bishr Al-Hafi dan ingin melihat upacara pengkebumian Al-Imam Bishr Al-Hafi. Lepas sembahyang subuh mereka bawa dan akhirnya sampai di kubur selepas Al-Atamah, iaitu selepas malam yang pekat, mungkin lepas Isyak, begitu, sampai lepas Isyak itu baru sampai jenazah ke kubur. Dan Al-Imam Ali ibn Al-Madini, ulama hadis yang terkenal, hadir dalam majlis tersebut, hadir dalam peristiwa tersebut. Lalu beliau menyatakan dengan suara yang kuat, "Hadza wallahi syarafud dunya qabla syarafil akhirah." Demi Allah, ini adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala telah tunjukkan di dunia sebelum Allah menunjukkan kemuliaan terhadap Al-Imam Bishr Al-Hafi di akhirat kelak. Maknanya ramai orang datang sampai sesak sekali, sehingga akhirnya sampai daripada subuh bawa sampai ke Isyak, baru sampai jenazah ke kubur. Nak kata ramai orang datang dan doa orang ketika itu, ini adalah merupakan satu karamah yang sangat besar yang telah Allah Ta'ala tunjukkan. Sampai Al-Imam Ali ibn Al-Madini menyatakan ini adalah kemuliaan di dunia lagi sebelum Allah Ta'ala menunjukkan kemuliaan di akhirat kelak. Selepas beliau meninggal dunia, ada orang bermimpi melihat beliau dalam mimpi beliau. Lalas orang itu bertanya kepada beliau, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang telah Allah lakukan kepadamu wahai Al-Imam Bishr Al-Hafi? Kata beliau, "Faqal ghafara li wa likulli man syahida janazati wa likulli man ahabbani ila yaumil qiyamah." Kata beliau dalam mimpi tersebut, Al-Imam Bishr Al-Hafi mengatakan, Allah telah pun mengampunkan dosaku. Allah telah mengampunkan dosa setiap orang yang telah menyaksikan jenazahku, dan Allah telah mengampunkan dosa orang yang mencintaiku sampai ke hari kiamat. Ya Allah, bersaksilah kami seluruhnya mencintai Al-Imam Bishr Al-Hafi, orang yang telah Dikau kurniakan jiwa yang begitu zuhud semata-mata ingin mencari kasih-Mu, ya Allah. Bersaksilah ya Allah betapa kami semua mencintai Al-Imam Bishr Al-Hafi. Maka ampunkanlah dosa kami ya Allah dan dosa seluruh kaum mukminin. Allahumma amin. Para hadirin rahmati Allah, itulah secebis kisah Al-Imam Bishr Al-Hafi yang moga-moga kisah ini akan memberi bekas dalam jiwa kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita. Allahumma amin. Saya mohon kemaafan tak dapat kita masuk kepada kisah yang seterusnya ataupun tindakan amalan yang seterusnya, iaitu memberi minuman kepada binatang. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan membicarakan tentang perbuatan yang ketiga yang pelakunya akan beroleh syurga Allah SWT, iaitu memberi minuman kepada binatang yang kehausan. Terima kasih semua, semoga diberkati Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairah. Marilah sama-sama kita menutup majlis kita dengan berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khairah. Bertemu lagi insya-Allah minggu hadapan untuk kita melanjutkan pembacaan kitab Tamamul Minnah karangan Syekh Abdullah Al-Ghumari biiznillah subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kullu am wa antum bi khair. Kullu am wa antum fi hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga terus menerus menerima kecintaan Allah dan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan.